Okey, so sekarang kita nak masuk bahagian pengiraan. Yang ini bahagian stoichiometry coefficient. Stoichiometry coefficient nama dia. Okey, so sekarang ni kita nak menyelesaikan masalah daripada reaktan dan produk, data reaktan dan produk. Okey, tips dia ada 4 step. Dia ada 4 step untuk pengiraan. Okey, step yang pertama, tulis nota. Tulis nota dulu. Sebab tu saya tak berapa galakkan awak beli buku. Tapi nota saya ni salin lah. Write a balance equation. Number 2, convert data given to number of mole. Step number 2. Step number 3, stoichiometry coefficient nama dia. Between data given and data needed. Step number 4, convert number of mole to data given. Okay, ada 4 step. Write a balance equation. Step yang kedua, bila dah tulis, kita ambil data yang diberi tu, kita kena convert dia kepada dalam bentuk mole. Okay, dah dapat dalam bentuk mole, kita buat stoichiometry coefficient. Step number 4, dah dapat nilai mol yang diberi, kita kena convert pula kepada soalan nak apa. Salah ni. Convert n to data needed. Sorry. Data n to data needed. Okay, dah salin belum? Dah. Okay. Kau nyalin je kan. Cuba tengok sikit Aziz. Tunjuk kat saya. Buka kamera tu, salin kat Ana. Laju Aziz. Dik. Alah, comel dia gambar bebek dia. Cuba buka cik tunjuk saya salin kat mana. Tunjuk. Saya nak tengok kertas, tak nak tengok muka awak. Oh, pandai. Okay, bagus Aziz. Okay. Nombor 2. Okay, so kita nak guna kaedah ni lah. An impure sample, sampel yang tidak tulen. Impure sample of zinc weighing 50 gram. Okay, dia timbang zinc yang tidak tulen. Okay, with excess hydrochloric acid, dia react dengan hydrochloric acid to produce 18 gram hydrogen gas at room condition. Okay, so kita kena buat equation. So equation kita ada zinc solid tambah dengan HCl liquid to produce, dia akan hasilkan apa? Hydrogen gas, of course. Zinc chloride, yes, good. Zinc chloride solid. Okay, so we need to balance. Step yang pertama, okay, yang ini dia dah guided tau. Tapi kalau dia tak guided, step yang pertama kena balancekan dulu. So zinc ada 1, Cl2, sini ada 2. So sini ada 2 lah, 2 HCl. So H2. Okay, dah siap balance. Okay. Step number 2, calculate the mole of hydrogen gas produced. Okay, ini data given. Data given dia bagi 18 liter. So, kita kena convert dia kepada mole. Itu step number 2. Step number 2, data yang diberi kena convert dalam bentuk mole. So, kita dah belajar kalau mole sama dengan volume given bahagi dengan volume at room temperature. Okay, volume yang dibagi berapa?
18 liter. Volume pada room temperature, apa ingat? 24. 24 liter. So kirakan 18 bahagi dengan 24. 0.75 mol. Dah siap. 0.75 mol. Okay. Now soalan tanya, ini dah jawab lah ni, mol of hydrogen 0.75 mol. Ini paling mudah lah nak ingat. Room temp V given bagi room temperature. Okay. So now determine the percentage of zinc. Dia nak persen zinc dalam impure sample. Sampel yang tidak tulen. Okay, so kita kena cari mol zinc dulu berapa? Berapa mol zinc tu? So kita akan pergi step nombor 3. Step nombor 3 ialah stoichiometry coefficient between data given and data needed. Okay, so kita diberi zinc. Kita nak, diberi hidrogen. Maafkan saya, kita diberi hidrogen. Kita nak cari zinc. So our correlation is between these two data. Zinc and hydrogen. So apa yang kita kena tulis ialah 1 mole of zinc equivalent to 1 mole of hydrogen. Yang ini yang dipanggil stoichiometry coefficient. So kita ada berapa hydrogen mol dia? 0.75 mol of hydrogen. So zinc kita ada berapa? X. So X sama dengan, darab silang. 1X sama dengan 1 darab 0.75. Saya saja nak kira ni. So X sama dengan 0.75 mol of zinc. Zinc lah. Tolong susun biar sama writing yang ini ni. Ya, anak-anak sekalian. Yang ini ni satu markah ni. Ini satu markah ni. Ini satu markah. Kau jangan hilangkan. Ini satu markah. 0.75 mol. Okay, so kita dah dapat mol. So our aim now to find out mass. So itu yang kita pergi step number 4. Okay, kalau saya labeling, this is step number 1, step number 2, step number 3. Okay, step number 4 saya nak dalam bentuk mass. So mol sama dengan mass bahagi dengan molar mass. So my number of mole is 0.75 over mass bahagikan dengan molar mass. Molar mass of zinc berapa? Molar mass of zinc 64. Zinc. 65.4 ni kat bawah ni. 65.4. 65.4. So kita darab 65.4 times 0.75, you will get the answer is 49. 49.05 gram. Yang ini yang pure ke tak pure? Oh. Yang ini yang pure, yang tulen. Yang tak tulen 50 gram. So dia nak percentage. So percentage in pure sample, percentage of zinc. Percentage of zinc, so kita ada 49.05 gram di dalam 50 gram. So yang pure berapa? 49 bagi 50 darab dengan 100 sebab kita nak percentage. Kita dapat 91.5
98.1%. Ni siapa yang minat emas kan, dalam emas kan dia ada 96% emas 96. Maksudnya dalam gelang emas tu ada 96% emas. Yang selebihnya tu dia letak besi je. Lagi 4% dia letak besi. Samalah juga dengan ni, 98.1%. Maksudnya dalam longgokan zinc tu yang tulen hanyalah 98.1%. Yang lain-lain tu dia dah campur lah. Dia campur logam ke, dia campur alloy ke. Sebab untuk dijadikan dia berfungsi keras lah. Okey, faham tak cerita saya? Ni soalan famous. Faham. Faham. Semua faham. Bagus. Okay. So ini satu markah kat sini. You kira ni satu. Jawapan ni satu. Yang ini you kira satu. You ganti ni satu. Okay. Yang ini final answer dapat satu. You ganti dapat satu. Setiap jalan kerja tu ada markah. Kenapa orang tak dapat penuh markah? Ialah dia skip step. So kalau you belajar dulu suka congak-congak tulis final answer je, you kena practice writing. Dalam kimia setiap jalan kerja tu ada markahnya sendiri. So kamu tidak boleh tinggal markah untuk jalan kerja tersebut. Okay, the previous one, ini ganti satu markah, ini satu markah. Sebab ini basic equation, biasa dia tak bagi markah lah. Tapi dia boleh bagi macam ni. Ini atau ini markahnya. Ini atau ini. So kalau ini salah, ini betul, ini boleh dapat markah. So meaning semua kena tulis lah. Faham tak saya cerita apa ni? Saya cerita markah terus tu. Faham. Okay. Nak belajar lagi? Faham. So biasanya dia punya balance equation dia ada berapa markah? A balance equation for this one only one, because this is only the general equation, not the redox. This is not the redox. Terima kasih Puan. So only one mark, include the phase. Include the phase. If you not write the phase, solid, liquid, gas, you will get 0. Even you have a balance equation. Okay. Nak sambung lagi, kita pergi lagi. Cuba nak pergi lagi Okay, kita pergi nombor 3. Okay, lebih kurang sama tapi yang ini dalam bentuk ion dia bagi. A sample of 1.55 gram of iron ore. Yang ni pun sama, iron tu tidak tulen. Dissolve in acid solution in which the iron is converted to iron 2 plus ion. The solution form is then titrated with potassium permanganate, which is iron 2 plus to become iron 3 plus ions. While manganese ion, manganate ion are reduced to manganese ion. The titration is 92.95 milliliter of 0.02 molar KmNO4 potassium permanganate to reach the equivalent point. Write the balance equation for the titration. So you kena balance lah ni. Yang ini kita boleh balance biasa ataupun kita kena buat redox. Redox kot. Dah ada kod pula dah depan belakang. Kita ada redox ke ataupun equation biasa? Redox. Redox. Jelas lagi nyata. This is redox. So redox kita ada two half equation. Dia dah bagi dah sebenarnya tips tu. Fe2 plus dia jadi Fe3 plus. And then dia ada yang ini reduce. MnO4 minus reduce to become Mn2 plus. Okay.
So balance yang sebelah sini dulu. South dah. East element. Satu. Oxygen, ocean, tak ada. Hydrogen, tak ada. So next kita balance apa? Semua tak ada, kita balance apa? Electron. Charge. Charge. Okay, so here is charge tu kita nak tambah elektron layang. 2 sama dengan 3. So yang mana lagi besar? 2 ke 3? 3. 3. So here added electron. So how many electron that we need to add? So kira lah sampai habis. E positif 2 tolak 3. E sama dengan berapa? Negatif 1. So betul tak jawapan kita negatif 1? So 1 lah. Okay, sudah dapat. Ni kita pergi yang ni pula. Okay, Mn, done. And then oxygen. Oxygen kena tambah apa? Air. Air tambah berapa? 4. 4. H2O. Okay. Betul Tak salah kira dah. Okay. Hydrogen tambah 8H+. Okay, kita turun satu-satu perlahan-lahan. Ini 8. Tambah negatif 1 sama dengan positif 2 tambah 0. This one 7 sama dengan 2. So mana yang lagi besar? 7 jelas lagi nyata. So ini E. So berapa yang kita nak tambah? E sama dengan 2 tolak 7 sama dengan 5. Betul? Negatif 5. Betul. So 5 negatif. Okay, kita dah dapat 5 negatif. Ni saya potong lah. Susah nak kira. Okay, so saya dah dapat. So saya salin balik kat bawah. Sebelum saya salin, saya kena buat apa? Sebelum saya salin, saya kena buat apa? Samakan. Potong. Samakan. Electron. Samakan apa? Elektron. Electron. So this one times with 5. So 5 Fe 2 plus aqueous plus produce 5 Fe 3 plus aqueous plus 5E. Okay, bawah dia 5 electron plus 8H plus aqueous plus MnO4 minus aqueous produce Mn2 plus aqueous plus 8H2O liquid. Okay, dah siap. Okay, balance. Okay, so sekarang ni elektron dengan elektron cancel out. Okay, at the end kita ada 5 Fe 2 plus aqueous. Okay, tambah 8 H plus aqueous. Tambah MnO4 minus aqueous. Produce 5 Fe 3 plus aqueous. Tambah Mn2 plus aqueous. Tambah 4 air. So kalau awak dah salah yang atas ni, yang bawah tu akan salah semua. Soalan berjangkit. Okay, dah dapat 3 markah. 1, 2, 3. Okay, perlu tak kita tambah OH? Ini acidic ke basic? Tak. Kenapa tahu? Macam mana awak tahu dia tak? Ini acidic or basic? Yes. Macam mana tahu acidic? Ada H. Macam mana tahu acidic?
Oh, memanglah ada Acid H. solution. Tapi H tu tak tahu lah. Apa dia Aiman? Saya dengar tadi jawapan. Tahu. Nur Aiman. Ada tulis acid solution. Yes, because the question state here in an acid solution. So that's why you have to remain this step in the acidic, because the question state in acid solution. Kan tadi ada kawan nak bertanya, macam mana nak tahu dia acid and basic? So saya kata it depends to the question. So now how I know this is in acidic? Because the question has state in an acid solution. Faham ke hidup? Faham. Faham. Aduh, nak sangat sambung kan? Okay, so kita teruskan. So, soalan seterusnya. Calculate the percentage of iron in the sample. So sama, soalan tu nak percentage macam soalan nombor 2 tadi. So kita balik kepada 4 step yang utama tadi. Yang pertama balance. Yang kedua convert the data given to data given to number of mole. Okay, so data given yang dia bagi mass, tapi mass ni kita tak boleh convert kepada mole. Kenapa mass ni tak boleh convert kepada mole? Kenapa 1.55 ni saya tak boleh bagi dengan molar mass? Impure. Sebab dia impure. Yes, good. Sebab dia impure. Dia bukannya mass iron tu. Dia adalah mass campuran. So kita tak boleh bagi molar mass. So data yang diberi hanya ini saja. So kita ada volume 92.95. So kita ada molarity 0.02 molar. So those yang remember, kita boleh convert guna N MV over 1000. Pernah dengar? Mol sama dengan MV over 1000. Okay, N sama dengan molarity kita 0.02 bahagi dengan darab dengan volume 92.95 divide 1000. So you will get the number of mole. Okay. So you will get 0.02 times 92.95 divide 1000. So you will get 1.8 6 times 10 power of negative 3 mole. Kita cari mol apa ni? Kita cari mol KMnO4. 1.8963. Betul tak saya kira? Takut saya salah kira. Betul. Okay. Betul. Step number 3, kita nak buat stoichiometric coefficient. So kita ada data KMnO4. KMnO4 yang ini yang MnO4. Kita nak buat relationship dengan iron. Sebab kita nak tahu iron berapa mass dia. So that is our stoichiometric coefficient. So 5 mole kita bawa turun of iron 2 plus, it will equivalent to 1 mole of MnO4 minus. So we have 1.86 times 10 power of negative 3 mole of MnO4 minus. So you will get X mole of iron 2. This is we call stoichiometric coefficient. Kita kena cari relationship. Kalau teori kata 5 mol dia perlukan 1. Tapi dalam soalan dia beri 1.86 darab 10 negatif 3 mol. So X is equal to 1.86 times 10 negative 3 times 5 over 1.
So sebabnya saya dah guna 1.86 darab 5. So saya dapat 9. Oh, saya tertinggal ni. 1.86 eksponen negatif 3 darab dengan 5. So saya akan dapat 9. Darab ke bagi ni? Betul tak saya buat? Betul tak? 1.86 negatif 3. Negatif. Saya boleh tahu kalkulator ni. Mana satu sign negatif ni? Darab 5. 9.3 darab 10 negatif 3 mol. Semua orang dapat? Dapat. Dapat madam. Dapat. Okey. So zinc bolehlah saya dapat kira sekarang. Okey, mol sama dengan, walaupun dia dari ni mol ion Fe3+. Tapi kita ada statement tadi, the iron is converted into iron 3+. So iron ni adalah mol yang sama dengan iron. Iron dia telah converted jadi iron 2+. So iron 2+ ni adalah samalah dengan mol iron. So kita boleh kira mol dia sama dengan 9.3 darab 10 negatif 3 bahagikan dengan iron ialah molar mass dia 55.9. 55.9. So kamu akan dapat cikgu salah apa ni? Cikgu salah apa? Apa kesalahan yang cikgu buat? Darab ke? Darab. Saya salah letak posisi. Ini apa? Ini mol ke mass? Mol. 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 Semua orang tak dapat kesan salah saya. Bagus korang ni. Mass. So this is 9.3 times 10 power of negative 3. So it's supposed you need to times with 55.9. Okay, kalkulator saya fungsi. Okay. So you will get 0.519 gram. 0.520 gram. Okay, so ini yang pure, zinc yang pure. So sama tadi dia nak impure. So percentage zinc equal to 0.520 divide 1.55 times with 100. So 0.52 divide 1.55 times 100. So you will get 33.55%. Salah kira ke? Saya kira balik. Madam nak tanya, zinc tu dari mana? Kejap yang 1.55 darab 100. 0.52. Tolong kirakan untuk saya darab 100. Betul tak saya punya ni? 33.55. Betul. Okay. Yes. Who want to ask question tadi? Sorry. Siapa yang nak tanya? Saya, madam. Zinc. Zinc Okay, tu yes. dari mana? Zinc. Madam tulis percentage of zinc. Zinc. Sorry. Okay, thank you. This is not zinc. This is iron. Maafkan saya. Okay, thank you, Ling. Sorry. Thank you, Ling. Ling PZ, are you okay? Okay. Okay, that is my mistake. Saya salah tulis. Okay, lagi?
So dia ada 4 step Step nombor 1 equation, step nombor 2 convert the data given to number of mole, step number 3 mesti buat stoichiometry coefficient. Kalau dia bagi data A, dia suruh cari B, maksudnya A dengan B kena buat correlation. Kalau dia bagi data A, dia suruh cari C, maksudnya A and C you must make it correlation. Okay, so number 4 you need to convert number of mole that you get from number 3, step number 3, you need to convert it to data needed. So data needed in mass. So that's why you need to convert it to mass. Dia chapter ni dia main mole je. Mole to mass, mole to density, mole to volume, volume to mole, mole to molarity, molarity to mole. Dia macam tu je. Yes, Tan, yes. Biasanya dia akan tanya dia punya percentage sajalah. No. Sometimes dia tanya sampai sini je pun ada. Puan. It depends to the question. Ya. Tapi basically it only have 4 steps. Okay, terima kasih Puan. Yes. Any other question? Okay, dapat lebih dah. Dah boleh balik ke? Boleh madam. Boleh Dah madam. Okay, saya nak balik dah. Okay, kita sambung kemudian. Okay, nombor 4 ni soalan lain pula. Soalan step dia lain. Kita sampai sini betul lah ni. Okay, I think that's all for today. Thank you for your cooperation. If you want to ask question, you can ask, and yang lain you can dismiss. Thank you madam. Thank you madam. Thank you madam. Thank you madam. Thank you, Yang. madam. Thank you. Madam. Ya. Madam, semalam kan saya tak dapat join kan. Nak dapat video Apa ya semalam? vaksin. Semalam kenapa Oh, vaksin. Ha. Okay. Saya akan bagi nanti saya bagi tahu. Okey madam. Saya minta maaf. Saya pun sakit juga lepas vaksin. Madam, Masih madam. Ya sayang. madam Okey. hantar decoding hari ni sekali madam sebab tadi ada saya ni dah selesai lepas tu tak ada tak faham depan-depan tu. Tu je lah alasan kau. Okay. Madam. Okay. Ya, Daniel Iqmal. Madam, Daniel. Okay, Mogita, yes. You want to ask question? Ya, Asrul. yes madam. Yes, Mogita. You want to ask me question? Ya madam nak tanya question. Ya. Dekat step 2 kan? Step mana? Ni. Step 2. Ni, yang ni ke? Ya. Ya. Kan madam guna cari mol KMNO4. Madam Yes. guna KMNO4. Ya. Kenapa? So Tapi KMNO4, it will have ion MnO4 minus. Oh, walaupun dia tak sama, dia ada mol sama madam. Ya, dalam MnO4, KMNO4 minus, how many moles of MnO4 minus? Ingat tak kita buat latihan ni? Ada berapa mol? Kalau dalam 1 mol ini, ada berapa mol MnO4 minus? 1. 1. So, the mole is the mole of KMNO4 is same with MnO4 minus. Okay, dah faham madam. Okay. Mogita, setakat ni okey Thank you. ke? Mogita. Okay. Ya. Okay madam. Okay, ada problem belajar? Tak ada.